selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Apa dia siwak? Bersugi. Kerana siwak itu matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitani. Faham? Apa maksudnya? Bersiwak itu mensucikan mulut, matharatun, membersihkan mulut ataupun mensucikan mulut, wa mardatun lirabbi, dan menyebabkan keridaan Tuhan, dan wa maskhatatun lisyaitan, menyebabkan syaitan benci. Faham? Jadi kalau ada orang yang dalam kitab-kitab fiqh dan juga kitab-kitab tasawuf ada disebutkan bahawa sebenarnya kelebihan bersugi ini ada lebih daripada 70. Faham? Lebih daripada 70 kelebihan orang yang bersugi. Salah satunya mardatun lirabbi, meredakan Tuhan. Sebab itu di antara sunnahnya bila mana orang meninggal dunia, faham? Orang meninggal dunia susah mau ucap 2 kalimah syahadah, ambil kayu sugi, tonyo di mulutnya. Faham? Sebab Nabi SAW sebelum dia meninggal, dia minta kayu sugi dan dia bersugi. Faham ni? Jadi kalau macam kita nampak orang meninggal susah mau mengucap syahadah, bersugi. Faham? Jadi jangan tinggalkan bersugi. Di antara kelebihan bersugi juga ialah mudah untuk mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir kalam kelak. Jadi orang yang banyak bersugi ni di akhir kalamnya mudah untuk mengucapkan kalimah syahadah. Faham? Okey. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah, maka wajib syurga baginya. Wajib. Tapi tidak semestinya wajib tu dia akan terus masuk syurga, tidak. Faham? Dia wajib masuk syurga. Belum tentu juga. Wajib tu memang wajib, tapi sebelum masuk syurga mungkin masuk neraka dulu. Begitu maksudnya. Faham? Lainlah kalau Nabi kata akan dibebaskan daripada hisab api neraka, hisab ataupun api neraka. Itu memang terus masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau Nabi kata dakhal jannah, maknanya dia wajib masuk syurga, tapi mungkin dia diazab dulu. Faham? Faham? Jadi bukan maksudnya sugi memang tak akan masuk neraka, tidak. Faham? Dia memang akan masuk syurga di akhirnya. Dan lagi di antara kelebihan siwak itu, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Dia sama dengan hadis salatun bi'imamah. Salat dengan berserban. Okey. Afdalu min 70 salatan bighairi imamah. Dia sama dengan hadis tu. Okey. Apa maksudnya? Solat dengan bersugi itu, sekali sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tidak bersiwak. Jadi jangan tinggalkan. Kalau kita ada rida, guna rida. Faham? Guna rida. Kalau tidak ada rida, guna hujung lengan baju tu. Hujung lengan baju tu buat begitu. Faham? Itu pun sudah dikira bersugi. Dapat juga pahala. Faham? Dapat. Dulu masa belajar di Pondok Baitul Qurra wal Fuqaha, ustaz kami Tuan Guru Ustaz Zulkifli bin Ismail Al-Azhari selalu sebut, teruskan saf, rapatkan saf, jangan lupa bersugi. Itu dia punya dia punya trademark. Kalau dia jadi imam, teruskan saf, rapatkan saf, jangan lupa bersugi. Ini ciri-ciri murabbi yang sangat bagus, mengingatkan muridnya untuk sentiasa mengamalkan sunnah. Kita tidak luruskan saf, rapatkan saf, matikan handphone. Itu kita. Faham? Ini tidak. Luruskan saf, rapatkan saf, jangan lupa bersugi. Jadi muridnya semua bersugi. Jadi secara tidak langsung semua pahala muridnya itu dia dapat. Itu orang bijak. Faham? Okey. Tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis tentang siwak lebih afdal daripada 70. Hadis tentang solat pakai serban lebih baik daripada sembahyang orang yang tak pakai serban 70 kali. Hadis orang yang nikah lebih baik daripada solat dua rakaat orang yang nikah lebih baik daripada solat 2 rakaat orang yang bujang. Itu semua hadis yang dhaif. Faham? Hadis yang dhaif. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashugga ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin." Okey? Dia ada beberapa riwayat. Yang pertama yang ini. Fi kulli salatin. Riwayat yang kedua fi kulli wudu'in. Ya, ada dua. Jadi bersugi itu bila bersugi ketika wudu dan bersugi ketika
Hadis yang dia maksudkan yang ini nih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin fi kulli salatin. Riwayat yang lain inda kulli salatin. Hadis ini dimaksudkan ialah hadis bersugi sebelum kita angkat takbir. Faham? Sebelum kita angkat takbir. Tapi yang paling dekat dengan hadis yang wudu ialah fi kulli wudu'in ataupun inda kulli wudu'in. Dia ada hadis yang lain. Faham? Jadi ada dua situ. Bersugi ketika berwudu dan bersugi juga ketika solat. Faham ya? Laula an asyqa, tidak sekiranya kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka itu untuk bersugi setiap kali solat. Siapa yang guna buku ni? Punya terjemahan silap tu ya. Pasti aku akan wajibkan mereka bersiwak. Bukan wajibkan. Amartuhum ni perintahkan. Bukan wajibkan. Perintahkan. La amartuhum ni maknanya pasti aku akan perintahkan mereka bersiwak. Pada setiap kali sembahyang. Maksudnya tu ialah mungkin maksud Imam Ghazali di sini, solat itu tidak akan bermula melainkan dengan wudu. Jadi di wudu pun kena ada siwak. Itu maksud dia sebenar. Okey. Dan sabda baginda lagi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khashitu ay yaktuba alayya. Aku selalu diperintahkan bersiwak. Siapa perintahkan? Allah lah. Aku selalu diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Sehingga aku bimbang siwak itu diwajibkan ke atas. Kenapa pula Nabi bimbang siwak itu diwajibkan ke atas dia? Bukankah itu perkara yang baik? Kan? Bukankah Nabi ini memang hidupnya penuh dengan cinta kepada Allah, mardatun li rabbi, kan? Jadi siwak ni dia mardatun li rabbi, dia meredhakan Tuhan. Bukankah tugas Nabi di dunia ini memang untuk meredhakan Tuhan? Orang yang paling cinta dengan Allah siapa? Nabi lah. Jadi kalau ada benda perkara yang boleh meningkatkan cinta Nabi kepada Allah, itu pasti Nabi akan buat. Jadi tapi kenapa bab bersugi ni Nabi takut diwajibkan ke atas dia? Sebenarnya kata para ulama, bukan Nabi takut diwajibkan ke atas saja, tapi takut diwajibkan ke atas umatnya. Faham? Nabi takut diwajibkan ke atas umatnya. Sebab umat yang lemah. Faham ni? Umat yang lemah. Jadi Nabi takut begitu. Sebab tu ada hadis yang sama, laula an asyqa ala ummati tu. Kan? Kalau tidak memberatkan umatku. Nampak? Jadi perkataan umat tu dia ada kaitan dengan hadis yang tadi tu. Maksudnya bukan Nabi yang takut, tapi takut memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai begitu sekali kasih sayangnya Nabi dengan kita. Okey? Kemudian apa lagi? Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblah. Ini sunat ketika berwuduk ni. Sunat ketika berwuduk. Hendaklah engkau menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ay yahduruni. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Ini juga disunat baca ketika kita mau solat, ketika mau angkat takbir. Sunat juga baca ni. Okey, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Itu pun sunat dibaca sebelum angkat takbir supaya mengelakkan gangguan syaitan ketika kita sedang solat. Jadi tulis itu sunat juga ketika mau angkat takbir. Okey.
Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Ini maksudnya ni begini. Imam Ghazali ni, tengok Imam Ghazali. Ini metod dipanggil kaedah. Kaedah apa namanya? Metodologi dalam menulis kitab. Metodologi dalam menulis kitab. Tengok. Syaitan mengikat manusia ketika tidur dengan berapa ikatan? 3 kan? Ikatan pertama akan terlepas dengan doa. Ikatan kedua akan terlepas dengan wudu. Ikatan ketiga akan terlepas dengan solat 2. Bab yang pertama sekali bab apa? Bab yang pertama sekali bab apa? Adab apa? Adab melaksanakan ketaatan. Yang lepas tu adab apa? Adab bangun daripada tidur. Lepas bangun kan diajarkan doa. Lepas tu masuk tandas kan? Lepas tu ada Jadi Imam Ghazali ni diajarkan kita tertib macam mana mau buang tu ikatan tu. Yang pertama sekali baca doa. Nampak? Dia susun kitab dia begitu. Bangun tidur, lepas tu masuk tandas, basuh tangan apa semua, barulah berwudu. Faham? Okey. Jadi dia susun dia punya kitab ikut tertibnya begitu. Mau buang ikatan daripada syaitan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkan ke dalam bejana. Bejana ni maknanya waduk tu lah, bekas tu. Okey? Dalam bahasa Arab dia panggil ina. Bab, kalau kita baca kitab fiqh dia ada babul ina, bab tentang bekas. Bekas tu. Okey? Bekas daripada emas, bekas daripada perak. Okey? Hukum-hukum tu semua. Bekas menyimpan air wudu, bekas menyimpan air minum disebut dalam kitab fiqh. Tu baca kitab fiqh manhaji ada bab tentang itu. Okey? Bab tentang ina. Fiqh manhaji ada bahas benda tu. Kemudian basuhlah tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkan ke dalam bejana. Sebab apa? Sebab takut-takut ada najis melekat di tangan kita. Okey? Dan baca olehmu doa. Ada doa lagi ketika basuh tangan di dalam bejana tu. Doa dia apa? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Okey? Bukan halakah yang halakah yang bawa kain tu bukan. Faham? Oh, maknanya halakah disebut dalam hadis. Wah, lepas ni cita-cita semua jadi halakah. Halakah ni maksudnya celaka. Faham? Halakah ni maksudnya celaka. Faham? Apa maksudnya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku meminta engkau akan tuah dan barakah. Akan tuah dan barakah. Sebagian ulama juga dia menterjemahkan doa ni dengan Allahumma inni as'alukal yumna ni. Yumna ni maksudnya yamin lah. Kanan. Kan? Aku meminta kepada engkau ya Allah supaya di hari akhirat nanti golongkan kami di dalam golongan yang kanan. Ashabul yamin. Faham? Okey? Yumna wal barakah akan tuah dan juga barakah. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dan aku berlindung denganmu daripada segala syu'mi. Apa tu syu'mi? Sial. Benda yang tak bagus lah. Faham? Dan juga kebinasaan. Syu'mi ni juga boleh diterjemahkan sebagai takdir yang buruk. Aku berlindung kepada engkau daripada takdir yang buruk. Bolehkah Ustaz kita berlindung daripada takdir yang buruk? Bukankah takdir ni sudah ditetapkan? Boleh. Okey. Bila kita ditimpa musibah, itu takdir kan? Okey? Berdoa untuk menghilangkan daripada musibah pun takdir. Kita berdoa. Bila takdir kita berdoa, maka Allah akan hilangkan takdir yang buruk. Nah, itu nanti itu dalam bab akidah, ya, di dalam bab qadar tu. Dalam bab takdir. Baik. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan ataupun menghilangkan hadas. Atau engkau berniat apa tu? Istibahatus salati. Ini kalau untuk orang yang ada apa ni? Silsil baul. Faham? Penyakit silsil rih misalnya. Okey? Kentut yang tak lawas, kencing yang tak lawas. Faham? Ada penyakit tu, silsil baul dan silsil rih. Okey, maka dia kena niat istibahatus salat. Niat untuk mengharuskan fardu solat.
Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh mukamu supaya sah wudu'mu. Supaya sah wudu'mu. Kita niat dalam mazhab Syafi'i, niat kita apa? Ketika inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Faham? Tetapi bagi mazhab Imam Ghazali, dan Imam Ghazali orang yang alim juga dalam bidang fiqh, dia niat sebelum ketika mengambil wudu, ketika sampai air di muka, tapi dia kekalkan niatnya ketika air itu sampai di muka. Maknanya niatnya berterusan. Walaupun air itu belum sampai di muka, dia boleh niat sudah, asalkan niatnya itu berterusan ketika dia membasuh muka. Paham tidak? Walaupun sebelum membasuh muka. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i mesti ketika kita membasuh muka. Air bila mana melekat di muka, bila sudah sampai di muka, ketika itu niat. Itu mazhab Syafi'i. Paham? Tapi mazhab Al-Imam Al-Ghazali ini ialah boleh berniat sebelum meletakkan air di muka dengan syarat niat itu mesti kekal sampailah ketika dia membasuh muka. Nah, itu perbezaan antara Imam Syafi'i dan juga Imam Ghazali. Tapi majoriti Imam Ghazali pun ikut mazhab Imam Syafi'i. Faham nih? Supaya sah wudu'mu. Mazhab Hanafi tidak wajib niat ketika wudu. Mazhab Hanafi tidak wajib niat ketika wudu. Sebab itu orang yang dipanggil ni tatabbu'ur rukhas, yang suka ambil campur-campur mazhab ni. Talfiqul mazhab. Suka campur-campur mazhab ni, hukumnya sebagian ulama kata haram. Sebab apa? Sebab takut jadi macam kes begini. Contohlah dia wudu ikut mazhab Hanafi, sembayang ikut mazhab Syafi'i, sembayangnya tu takkan sah. Kenapa tak sah? Sebab dia wudu ikut mazhab Hanafi dan dia solat ikut mazhab Syafi'i. Syarat sembahyang dalam mazhab Syafi'i mesti sah wudunya. Tapi dia wudu tadi ikut mazhab Hanafi. Di sisi mazhab Syafi'i tidak sah wudunya sebab tidak ada niat. Jadi bila tidak sah wudunya, tidak sahlah sembahyangnya ikut cara Syafi'i. Faham? Sebab tu dia tidak boleh talfiqul mazhab. Dia tidak boleh campur-campur mazhab ikut sesuka hati. Faham? Lagi-lagi kalau tatabbu'ur rukhas, dia campur mazhab ni untuk apa? Untuk memudahkan dirinya. Faham? Untuk memudahkan dirinya. Faham? Gitu. Misalnya dia ambil wudu, lepas tu dia ikut mazhab mazhab Hanafi ataupun Maliki, ataupun mazhab Hanafi ataupun Hambali berkenaan dengan sentuh wanita, tidak batal wudu. Faham? Dia wudu ikut mazhab Syafi'i. Ingat dia wudu ikut mazhab Syafi'i. Tapi di dalam bab perkara yang batalkan wudu, dia ikut mazhab Hanafi pula. Pun tak boleh, haram. Jelas Jadi jangan suka-suka campur mazhab. Kemudian ambil air 1 cebok, 1 gayung lah. Dan berkumur-kumur engkau dengannya 3 kali. Ni bab tentang wuduk ni dia agak panjang sikit. Dan berkumur-kumur engkau dengannya 3 kali. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulutmu. Dipanggil apa? Madmadah. Madmadah ni maksudnya berkumur-kumur yang macam kita selalu buat tu. Faham? Sampai pipi kita boleh bergembung tu. Di dalam mulutmu sehingga sampai ke hujung halqum. Maksudnya dia angkat dia punya kepala begini. Sampai ke halqum. Faham? Kecuali kalau engkau puasa. Nampak? Kecuali kalau engkau puasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu dan baca olehmu ketika itu doa. Nampak? Imam Ghazali diajarkan kita doa daripada basuh tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, basuh muka, tangan. Semua ada doa dia. Semua ada doanya. Jadi lepas ni boleh amal lah. Faham? Dan semestinya hafal Arabnya. Bahasa Melayu pun boleh. Apakah dia? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika dzikri laka wa thabbitni bil dunya wa fil akhirah. Dia ada ayat Qurannya ni tentang yang kalimah tu. Apa ayat Qurannya ni? Allahumma salli ala Muhammad.
Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasjaratin tayyibatin arduha thabitu wa far'uha fis sama. Itu. Lepas tu dia ada ayat samanya tu apa? Thabitu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sama dengan ni. Faham? Saya tak ingat sudah berapa tu. Kita cek dulu. Daraballahu mathalan kalimatan. Siapa ada Quran di anunya, handphonenya? Daraballahu mathalan. Kejap Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan. Coba buka surah yang ke-14, surah apa? Surah apa? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat ke-24. Surah Ibrahim ayat yang ke-24. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan. Terus kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi sama. Baca ayat 25. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ. 26. وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَةٍ. Okey. Ayat yang ke-27. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Nampak? Sama kan? Dia punya doa dengan ayat Quran tadi. Doa dia apa? Wasabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Bila kita baca surah Ibrahim ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Paham? Jadi dia sama dengan ayat Al-Quran. Jadi jangan kamu kata ini baca-baca doa time-time anu apa semua ni, mana Nabi buat bid'ah semua ni. Tidak. Padahal diambil daripada ayat Quran. Jelaskan ini dipanggil apa? Kaedah dipanggil istiqra'i. Kajian yang terperinci daripada Quran ataupun hadis Nabi. Okey. Apa dia punya doa? Ya Allah, a'inni ala tilawati kitabik. Permudahkan dia. A'inni ni bukan terjemahannya, bukan permudahkan. A'inni ni maknanya berilah kekuatan kepadaku. A'inni maksudnya apa? Berilah kekuatan. Tapi permudahkan tu sama juga lah tu. Tapi kalau terjemahannya tidak berapa tepat. Faham? Kalau dia kata yassirli tadi, permudahkan aku, itu okey kan? Yassir, memudahkan. Tolonglah aku. Macam kita kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika kan? Ya Allah, tolonglah aku supaya apa? Supaya aku dapat bersyukur kepadamu. Itu ini maknanya beri kekuatan ya. Kuatkanlah aku dalam bersyukur kepadamu. Jadi Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, kuatkanlah aku supaya apa? Supaya dapat membaca kitabmu yakni Quran. Wa kathrati dzikri lak, dan banyak berzikir kepada engkau. Wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh. Jadi ayat Quran tadi tu pada ayat yang ke berapa? 24 tadi. Enggak, yang atas tadi 24 kan? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimah thayyibah tu maksudnya kalimah la ilaha illallah. Faham? Jadi yang dimaksudkan di sini, kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh di dunia dan di akhirat. Maksud perkataan itu ialah perkataan la ilaha illallah. Faham? Maksudnya apa? Nanti waktu dia mati, sebelum masuk ke alam akhirat, dikukuhkan dia punya lisan dengan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Nah, ini pentingnya kita belajar dengan berguru. Faham? Kalau tidak, kita pun tidak tahu apa maksud perkataan itu. Okey, maksudnya di sini kenapa? Dengan dia dikuatkan dia punya diri itu dalam mengamalkan isi yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Maksudnya taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau memasukkannya ke dalam hidungmu. Ingat wuduk ni basuhan pertama siap basuhan yang wajib. Basuhan kedua, ketiga tu basuhan yang sunnah. Jadi kalau antum ambil balik basuhan yang kedua, yang ketiga tu untuk jadikan basuhan yang pertama lepas tu, hukumnya boleh.
Faham? Misal kamu ambil wuduk ni basuhan yang pertama, tak ada air kan? Mati air apa semua. Jadi kamu ambil wuduk. Kamu ambil wuduk tu, ambil wuduk, basuhan yang pertama ni jangan ditadah airnya. Faham? Sebab itu basuhan yang wajib. Kalau kamu ambil air tu untuk guna sebagai apa namanya? Bersuci, lepas tu hukumnya adalah musta'mal. Tak sah. Tapi kalau sudah basuhan yang kedua, antum ambil air, kemudian letak baldi di bawah, ambil air, kemudian basuh muka, air yang jatuh di baldi itu boleh digunakan semula untuk kamu berwuduk selepas itu. Faham? Sebab basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya adalah sun dan dia tidak musta'mal. Basuhan yang pertama saja yang musta'mal. Faham? Jadi kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau masukkannya ke dalam hidungmu. Dipanggil apa nih? Istinsyaq. Okay? Maka hendaklah engkau beristinsyaq, yakni masukkan air ke hidung 3 kali dan baca olehmu akan doa. Ada doa lagi. Apa doa dia? Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Sedap doa dia ni. Maksudnya, ya Allah, ciumkanlah hidungku akan bau wangian di dalam syurga. Wa anta anni radin. Sedangkan engkau ridha daripadaku. Wa anta anni radin ni, sedangkan engkau ni mendapat keridhaan daripadaku dan aku ridha juga kepadamu. Itu maksudnya. Okay? Wa anta anni radin. Dan engkau daripadaku ridha. Faham? Itu maksudnya. Jadi Allahumma arihni raihatal jannah. Jadi kita boleh sama-sama hafal dan amal. Sedap kan? Boleh buat status nih. Wow, anta anni radin. Apa maksudnya? Wah, jadi boros-boros itu. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidung dipanggil apa? Istinsara. Bukan istinsyar. Okey, istinsar. Hendaklah engkau baca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Ini lawan bagi doa masuk hidung tadi. Faham? Kalau doa masuk hidung tadi kita minta supaya cium bau syurga, doa hembus pula air ni kita minta daripada bauan daripada api neraka. Ya Allah, inni a'udzubik, aku berlindung denganmu wahai Allah, min rawaihin nar, daripada busuknya bau api neraka, wasu'id dari, dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Faham? Sebab itu ada ulama-ulama sufi. Kenapa dia bilang sini daripada kejahatan tempat kediamanku, su'id dar? Tu ada ulama-ulama sufi, dia boleh tahu perkara yang akan datang nanti baik ataupun buruk hanya dengan hembusan nafas saja. Faham? Bukan menghidu. Faham? Hembusan nafas. Misalnya, ini Bapak Ustaz tahu. Misal ada orang telefon. Jadi dia hembus nafas. Tengok mana satu nafas yang lebih berat. Itu memanglah susah lah kita kan. Kita tidak belajar benda tu. Maknanya belantung gitu, faham? Dia boleh detect nafas yang keluar tu. Sebelah sini sejuk, sebelah sini panas, ataupun sebelah sini panas, sebelah sini sejuk, sebelah sini panas. Dia ada dia punya kaedah. Atau kalau dulu kalau masa ada orang telefon, Bapak Ustaz selalu tu. Bila berdering telefon, ada lelaki ni. Bila sambut, lelaki. Ya, lepas tu telefon lagi, ini perempuan. Bila sambut, betul perempuan. Jadi sebab apa? Main hidung. Bukan main hidung, main hembusan nafas. Itu kalau mula belajar dengan ulama-ulama yang belajar bab makrifat. Dia beritahu. Kalau macam kita mau pergi berjalan, pergi mana-mana kan? Pergi mana-mana, sebelum keluar rumah mereka akan buat belajar nafas. Okey, clear. Maknanya nanti dalam perjalanan tak ada kenapa yang berlaku. Mau pergi meminang ke, mau pergi bertunang, apa namanya? Mau pergi melamar, merisi kan? Jadi dia cek. Jangan pergi. Ada sesuatu yang tak bagus. Mungkin lamaranmu akan ditolak. Dia belajar daripada situ. Faham? Antum mau belajar, mahal iurannya. Faham ya? Jangan pula boro-boro nanti di rumah. Kering. Ya, Mama, jangan merepek begitu. Okey. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh. Okey.
Dia guna apa nih? Gayung kan? Okay, dalam mazhab, di dalam kita punya hukum hakam fiqh, kita boleh masukkan tangan kita ni ke dalam gayung. Walaupun tidak cukup 2 kola. Dengan syarat kita kena niat. Niat kita punya tangan ni sebagai gayung, sebagai inak, sebagai tempat mengambil air. Faham? Kalau antum tak niat tangan kamu sebagai tukang, sebagai tukang, apa dipanggil ni? Sebagai alat untuk cebok, alat untuk air, maknanya air di dalam tu akan menjadi musta'mal, maka tidak sah. Faham? Jadi kena niat dulu. Niat dulu tangan kita sebagai inak. Untuk engkau membasuh muka, maka basuhlah mukamu. Yang jelek itu, tak ada, itu usah tambah. Jangan kamu kat situ. Itu usah tambah. Basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar daripada dahi. Maksudnya apa? Tempat mula sekali tumbuh rambut. Tempat paling depan sekali tumbuh rambut. Sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Faham? Sampai tempat terakhir apa? Tumbuh janggut. Ini dari segi bujurnya. Dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Minal udhuni ilal udhuni. Daripada telinga kanan sampai telinga kiri. Itu kita punya had muka, haddul wajhi. Okey? Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdhif. Apa dia tempat tahdhif? Yaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Yaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi, dan sampaikanlah air ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Maksudnya di bahagian atas kita sini nih. Ini maksudnya. Faham? Sideband kita di sini dan juga di bahagian tepi nih. Faham? Ini dipanggil tempat adat untuk kaum wanita. Faham? Di sini. Okey. Kemudian ke tempat tumbuh 4 macam bulu, yaitu bulu kening, bulu misai, bulu mata dan juga bulu idhar. Apa dia idhar? Idharan? Rafi? Idharan. Apa idharan? Siapa ingat? Kan ada kita baca 20 jenis kan? 20 jenis bulu di muka kan? Ini apa? Siapa ingat nih? Bahasa Arab. Siapa ingat? Siapa ingat Ustaz bagi handphone nih? Siapa ingat? Betul nih, serius. Ustaz bagi. Sebab bukan Ustaz punya nih. Apa? Ghamamun. Faham? Ini dipanggil ghamamun. Okey? Kemudian turun ke bawah dipanggil hajibani. Faham? Hajibun kan? Hajibani. Turun lagi. Apa? Bulu mata. Ahdabul arba'ah. Kemudian turun lagi. Sini apa? Ini. Apa kumis dalam bahasa Arab? Nih. Yang di sini sih, yang di sini lain. Paham? Sebab ada orang di sini tidak tumbuh, di sini tumbuh. Di sini tidak tumbuh, di sini tumbuh. Apa? Syaribun. Paham? Tengah-tengah ni macam Hitler tu kan? Sini saya kan? Chaplin. Kan sini saya kan? Sini dipanggil apa? Syaribun. Lepas tu yang sambung di sini baru sibalani. Sini bukan, sini apa? Paki pula ni. Ni apa? Anfaqatun. Di sini anfaqatun nafakatani. Paham? Nafakatan. Paham? Lepas tu apa? Lihyatun. Paham? Lepas tu apa? Ni. Aridhani. Ini baru Izaran. Paham? Ini apa? Apa? Khaddani. Jadi semua ada 20 tu. Faham? Jadi dia panggil apa? Izar. Izar tu mah di sini lah tadi. Tempat apa dia panggil apa? Checkpoint.
Paham? Checkpoint di antara rambut dengan sideburn. Paham? Checkpoint. Ada PGA sini menjaga. Paham? Checkpoint di sini ya. Mana tadi? Yaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetul kedua telinga. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis. Nampak? Kalau janggut antum tipis, macam Ustaz ni tipis. Faham? Janggut yang tipis ni maksudnya kalau kita bercerita dengan dia, kita masih boleh nampak apa? Daging kulit di bahagian leher tu. Daging kulit tak? Kulit. Daging kulit lagi. Faham? Kulit di bawah leher kita ni. Kita masih boleh nampak. Faham? Kalau macam sekarang ni lah, di dalam majlis berbual macam gini kan, kita masih boleh nampak dia punya kulit tu. Itu dipanggil tipis. Walaupun panjang sampai ke kaki dia punya bulu janggut. Faham? Janggut dia sampai ke kaki, tapi kita masih boleh nampak dia punya kulit tu. Itu pun tipis. Faham? Tapi kalau dia pendek, walaupun pendek, tapi tak kita nampak sudah dia punya kulit di bawah. Itu janggut yang tebal. Janggut yang tebal dia tak wajib takhlilul lihyatil kaffah dipanggil di dalam istilah fiqh. Dia tak wajib buat menyelati begitu dengan jarinya. Faham? Dia hanya buat begini saja. Itu kalau janggut yang panjang. Kalau janggut yang tipis wajib dia masukkan begitu. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Dan baca olehmu ketika membasuh muka. Nampak? Basuh muka pun ada doa. Apa dia? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Maksudnya apa? Ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah mukaku, wajahku, cerahkanlah wajahku. Bayd ni maknanya sinar dipanggil. Sebab tu dia ni maksudnya apa? Diyauddin, maksudnya apa? Cahaya agama. Macam matahari tu kan? Cahaya. Paham? Bersinar dan juga bercahaya. Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, cerahkanlah, nurkanlah cahayaku dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, pada hari engkau mensucikan, membersihkan wajah wali-walimu. Hari apa tu? Hari kiamat lah. Faham? Dan jangan pula engkau tusawwid wajhi. Jangan pula engkau hitamkan. Okay? Hitamkan aku punya wajah bizulumatik, dengan kegelapanmu, pada hari engkau menggelapkan hati musuh-musuhmu. Faham? Ya Allah, terangkanlah wajahku pada hari engkau terangkan wajah kekasihmu. Dan janganlah engkau gelapkan wajahku pada hari engkau menggelapkan wajah musuh-musuhmu. Itu. Okay? Ini doa ketika basuh muka. Dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Beginilah tu tadi. Okay? Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Dan ikuti pula dengan membasuh tangan yang kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai kepada pertengahan lenganmu. Maknanya pertengahan lengan ni di antara siku dengan ketiak ni. Ada sampai sini. Abu Hurairah antara sahabat yang sapu sampai ke bahagian atas lengan dia. Sampai sini. Abu Hurairah. Sampai bahagian ketiak tu. Abu Hurairah. Okay. Jadi sahabat tanya, kenapa kau basuh sampai ke sini? Dia kata, sebab nanti di hari akhirat aku mau cahayaku lebih daripada orang lain. Kita kan sampai sini kan? Wuduk kan? Sampai sini lah dia punya cahaya. Jadi Abu Hurairah kata dia sampai sini. Supaya apa? Supaya nanti di hari akhirat cahayanya lebih daripada orang lain. Ini cara sahabat memahami hadis. Paham? Cara sahabat memahami hadis. Kerana perhiasan di dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan wudu. Paham? Sampai ke tempat basuhan wudu. Dan baca olehmu ketika membasuh tanganmu yang kanan akan doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban. Doa-doa ni ada tak semua di dalam hadis? Ada. Ada tak di dalam Quran? Ada. Faham? Semua ada. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan
dengan tangan kananku. Maknanya serahkanlah kitabku nanti, kitab amal perbuatan kita dengan di sebelah kanan, dengan tangan kanan. Kan? Di dalam Quran sebut fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Nampak? Jadi ini pun sebagian daripada ayat Al-Quran juga. Wahasibni hisaban yasira. Kan ada ayat Quran juga ataupun hadis Nabi juga. Paham? Dan hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah. Paham? Ini ketika kita membasuh tangan. Dan ketika engkau membasuh tangan kiri, dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri akan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Itu dia punya doa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memberikan kitabku daripada tangan kiri, aw min wara'i dhahri, ataupun daripada sebelah belakang. Nah, ada orang yang lagi teruk, bukan daripada sebelah kiri, dia punya kitab tu dilempar terus sampai tembus dia punya dada daripada belakang. Nah, maksudnya Allah sendiri pun tak mau bagi dia punya kitab tu sampai dilempar begitu saja. Paham? Macam kita lah, misal jadi bos apa semua kan, ada kita punya pekerja yang kerjanya tidak bagus. Orang yang kerja bagus kita akan bagi. Paham? Yang kerjanya tidak berapa bagus, bagi juga tapi dalam keadaan marah. Ada yang kerjanya memang hancur, dibuang siap begitu. Ataupun antum pergi cari kerja, resume apa semua kan. Resume macam apa saja. Dorang kan akan buang, letak dalam tong sampah. Macam tu nanti perumpamaan di hari akhirat. Ada orang yang dilempar, tembus ke dada dia. Faham? Wal'iyadhu billah. Kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan. Buat macam begitu tu yang Ustaz ajarkan tu kan. Yaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepalamu. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Antum sudah belajar, yang dalam live ni belum belajar nih. Ini ramai yang tengok nih daripada Ibdas. Paham? Ada semua menengok nih. Okay? Jadi macam mana caranya? Antum buka semua kopiah. Kita buat. Pertama sekali, letak ini di sini. Okay? Yang dalam live ni pun buat. Okay? Jangan antum duduk sambil minum cola, kaki atas meja, belajar kitab Bidayatul Hidayah. Paham? Tak sampai kamu hidayah tu. Paham? Ha? Jadi buat begini. Kemudian sapukan. Temukan nih. Temukan jari nih. Ini begini. Okay? 1, 2, 3. Paham? 3 ini temukan. Yang 2 ni jangan dulu. Jangan letak. Yang 2 ni jangan letak di kepala. Paham? Yang 3 ni dulu kita mau letak ke belakang. Okay? Jadi buat begini, tekan ya, dia mesti tekan, kemudian sapu ke belakang. Paham? Kemudian 2 yang kita angkat tadi, baru kita letak bagi rapat di kepala, baru sapu ke depan. Paham? 3 yang kita letak tadi begini, sewaktu membasuh bahagian kepala kita ke belakang, maka yang 3 ini kita letakkan di kepala, 2 ini kita angkat. Jangan letakkan, dia begini. Okay? Lepas tu bila membalik ke depan, yang 3 ni pula kita angkat, yang 2 ni pula kita letak. Dia jadi begini. Okay? Jadi bukan maksudnya kita ambil air tu. Bukan. Okay? Ambil basuh kita punya tangan, kemudian basuhan yang tinggal tu buat begini. Paham? Buat begitu. Sekali sapuan pun sudah memadai. Paham? Biasa kita sapu begini je kan? Nanti dia ingat di hari akhirat tu benda tu akan bercahaya. Jadi kita nak mau cahaya kita di sini saja. Jangan sampai nanti di hari akhirat ada tiba-tiba ada bunyi musik. Jo, jambul. Di mana Jo, jambul? Wah, antum lah tu dicari. Sini ya. Kita mau semua sekali bercahaya. Maka engkau buat seperti itu 3 kali. Paham? Dan baca 3 kali ini kali basuhan kah atau dengan air yang baru? Adakah? 1, 2, 3 ataupun 1 ambil lagi air, 2 ambil lagi air, 3. Sunatnya bima'in jadidin, dengan air yang baru. Okey, bukan dengan
sekali basuhan tu dengan 3 kali sapuan. Tidak. 3 basuhan, 3 kali sapuan. Faham? Okey. Maka engkau buat seperti ini 3 kali dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu. Kepala mana? Kepala ini ya, bukan kepala zakar. Nanti antum basuh kepala zakar pula. Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilla arshik yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nari. Okey, ya Allah, ghashini bi rahmatik. Ghashini maksudnya apa? Tumpahkanlah rahmatmu ke atasku. Okey. Ataupun limpahkanlah. Faham? Limpahkan. Liputilah boleh juga. Okey. Tumpahlah, tumpah. Tumpahkanlah rahmatmu ke atas aku. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkanlah ke atasku keberkatan-keberkatanmu. Faham? Dan wa adhillani tahta dhilla arsyik. Maksudnya, naungilah aku di bawah naungan arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk. Di hari yang tidak ada naungan selain naunganmu. Antum kalau khusyuk baca doa ni boleh menangis ni sebenarnya ni. Faham? Sebab dia punya susunan ayat ni indah. Allahumma harim sya'ri wa bashari. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku 'alan nari, daripada sentuhan api neraka. Faham ni? Jadi kalau antum hayati apa semua ni, ini boleh melembutkan kita punya hati tu. Kemudian macam Sayyidina Ali bin Abi Talib, setiap kali wuduk dia akan bergegar dan bersedih. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian engkau sapu kedua telingamu, luar dan dalam, zahir dan batin, dengan air yang baru, bukan air yang baki di tangan selepas menyapu kepala. Faham? Sebab kenapa Imam Ghazali cakap begini? Sebab ada mazhab yang boleh sapu sekali. Sebab kita punya telinga ni bukan satu anggota badan yang wajib untuk dibasuh. Kan? Dia hukum sunat kan? Kita punya rambut ni Jadi ada orang yang dia basuh dia punya tangan, dia basuh dia punya kepala begini. Sekali dia basuh dia punya telinga. Faham? Ada mazhab yang begitu. Tapi Imam Ghazali kata jangan buat begitu. Kalau mau basuh telinga, ambil air yang baru. Faham? Dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang dua telingamu. Okey, dua telunjuk ni. Okey, masuk dalam ni, ikut dia punya alur telinga tu. Okey. Ini ni kita letak di bawah sini. Bawah sini. Ini. Kita punya jempol ni, okey, ibu jari ni letak di bawah sini. Kegunaannya apa? Untuk kita naikkan nanti begini. Faham? Okey, jadi ini letak di bawah, telunjuk ni masuk. Jadi dia akan bersihkan begini, bersihkan begini, barulah nanti dia akan turun balik semula begini, masuk begitu. Jadi daripada telinga ni, lubang telinga, bersihkan naik ke atas, ikut dia punya alur tu naik ke atas. Faham? Naik ke atas ini. Kemudian turun balik, masuk balik ke dalam lubang, baru dia buat begitu. Faham? Bima'in jadidin, mesti dengan air yang baru. Faham? Kemudian sapu bagian luar telingamu dengan ibu jari dan baca olehmu akan doa. Olehmu ketika itu, okay, ingat dia cakap tadi luar dan dalam. Yang dia ajarkan kepada kita ni bahagian luar saja. Dalam dia nak bagi tahu. Dalam ni dia begini. Dalam ni lepas kita basuh 3 kali, 1, 2, 3, dia mesti guna yang ini. Guna apa namanya? Jadi apa? Jadi kelingking ni, ambil basuh saja air, kemudian celup masuk ke dalam. Selesai. Itulah makna batin. Okey? Baca ketika itu doa, Allahumma ja'alani minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ini ayat Quran kan tidak? Ini pun ada? Bukan. Betul. Faham? Ada juga hadis Nabi. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Si Nazri ada menengok kan ni live? Coba tanya dia, ni ayat Quran kan ni?
Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nazri, jawab dulu kau Nazri. Ini ayat Quran kan Nazri? Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tengok di komen nanti. Ayat Quran ataupun tidak? Bismillah. Okey? Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang mendengar sesuatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik. Jadi, maksudnya sini, ya Allah, jadikanlah telingaku ini bila mana dia mendengar benda-benda yang baik, dia terus ikut benda yang baik itu. Nah, itu maksudnya, okey? Yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Dia mendengar perkataan kemudian dia mengikutinya dengan baik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati mal abrar. Ya Allah, perdengarkanlah aku akan seruan panggilan masuk ke dalam syurga nanti di hari akhirat bersama dengan orang-orang yang baik. Faham? Ya, sebab ada nanti bila Allah kata udkhulul jannata bima kanu ya'malun. Masuklah ke dalam syurga dengan amal-amal kamu. Jadi ada yang tak dengar tu seruan. Yang tak dengar tu seruan maksudnya dia akan masuk neraka lah. Faham? Nah, jadi ada orang yang dengar seruan tu, dia lah yang dipanggil. Macam kita lah. Flight seterusnya AK4732, misal, ke Tawau. Kita mau pergi Kuching. Faham? Adakah kita akan ikut dia punya seruan? Tidak, kita akan tunggu lagi kan panggilan seterusnya. Macam itulah nanti di hari akhirat. Allah akan panggil, okey masuk syurga. Jadi yang tak masuk syurga tu, yang tak dengar tu, maknanya dia akan masuk neraka. Jadi kita minta supaya telinga kita ni nanti dengar. Dengar apa? Dengar seruan untuk masuk ke dalam syurga. Macam mana mau dengar suara masuk ke dalam syurga? Dengar suara untuk pergi solat pun kita sudah mentulikan kita punya telinga. Paham ni? Padahal solat itulah kunci syurga. Kemudian sapulah tengkukmu dan baca olehmu Allahumma fukka raqabati minan nar wa'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, merdekakanlah, maksudnya bebaskanlah tengkukku daripada api neraka dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan juga belenggu. Ada soal Nazri di komen? Belum, mencarilah tu. Satu college tu mencari. Satu college mencari. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan. Dia tengkuk ni dia bukan wajib. Faham? Dia sunat. Hukumnya adalah sunat. Okey? Dia basuh dia punya telinga, kemudian sapu sekali dia punya tengkuk. Bukan air yang baru ya. Bukan air yang baru. Tapi air yang bekas kita guna telinga tadi begini. Sapu sekali begitu. Faham? Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada 2 buku lali. Dan selatilah celah-celah jari. Selati ni maksudnya apa? Masukkan ni jari ni di jari-jari kaki kita. Selatilah celah-celah jari kakimu dengan kelingking tanganmu yang kiri ini. Faham? Masukkan. Masa belajar fiqh dengan Ustaz Syauqi dulu, Ustaz Syauqi tunjuk. Okey? Masuk daripada bawah. Bukan daripada atas, daripada bawah ni. Buat begini. So, faham? Itu dipanggil apa? Menyelati jari jemari. Engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah. Nampak? Dari sebelah bawah? Dari sebelah bawah. Jadi dalam kitab fiqh ada sebut, dalam kitab tasawuf pun ada sebut. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kanan, Allahumma thabbit qadamayya ala siratil mustaqim. Ini pun doa waktu pakai selipar. Faham? Ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, thabbit, maksudnya tetapkanlah qadamayya, kedua kakiku di atas titian siratal mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-hambamu yang salih. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api nerakamu ketika aku melalui di atas titian siratal mustaqim.
di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang-orang yang munafik dan juga musyrik. Wal'iyadu billah. Kalau kamu dengar benda-benda yang baik kan, macam doa tadi, doa yang orang bersama-sama dengan orang-orang soleh kan, apa-apalah lepas-lepas ni kalau kamu dengar benda-benda yang baik, misalnya ada ustaz ceramah, nanti di hari akhirat akan ada orang yang masuk surga percuma tanpa dihisab, benda baik kan. Jadi antum terus Allahumma ja'alna minhum, terus doa tu, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ini daripada golongan mereka. Begitu, paham nih? Itu kalau kamu tengok orang-orang Yaman kan, biasanya kalau ustaz ceramah apa semua, tiba-tiba ada benda yang dia dengar baik kan, dia katakan tu. Walaupun waktu itu bukan waktu berdoa tuh, dia angkat tangan. So Allahumma ja'alna minhum, jadikan aku daripada mereka. Oke. Kemudian sudah tadi. Dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu, dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, maka angkatlah penglihatanmu ke langit dan baca olehmu. Waktu ni boleh angkat muka ke langit. Waktu solat tak boleh kan? Waktu ni boleh angkat muka. Doa. Apa doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika salihina waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dhikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini dia punya. Maksudnya apa? Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu, dan tidak ada syarik baginya. Syarik ni maknanya apa? Bukan syarik, syirik, sekutu. Sebab tu nama syarikat itu, kenapa dinamakan syarikat? Sebab ada saham. Faham? Share saham kan? Saham orang ni buat saham ini, orang ni saham ini, saham ini, jadilah syarikat. Maknanya syarikat tu ditubuhkan sebab apa? Sebab ada perkongsian saham daripada orang lain. Faham? Tu dipanggil syarikat, maknanya sekutu. Jadi Allah tak ada syarik, tak ada sekutu. Dan aku bersaksi bahawa, jangan pula letak nanti anak lahir syarikullah. Faham? Sekutunya Allah. Faham ni? Jangan Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci engkau, wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku menzalimi diriku sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Aku meminta ampun daripadamu dan aku bertaubat kepadamu, maka ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menerima taubat hambamu dan engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Ingat tuan-tuan, doa ni tak semestinya kita baca ketika lepas wudu. Antum tahajud, antum buat sembahyang taubat, akhir tu antum doa ni pun tak ada masalah. Pun boleh. Okay? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang bertaubat. At-tawabin ni maksudnya golongan yang yang balik-balik bertaubat, biar tak ada salahnya pun bertaubat juga. Itu dia. Kalau taibun itu dia sekali taubat. Faham? Kalau at-tawabin dia banyak yang taubat. Waj'alni minal mutatahhirin, sama juga tadi. Mutatahhirin ni maksudnya apa? Yang selalu bersuci. Batal siap bersuci. Sebab tu ada ulama-ulama yang selama 40 tahun tidak batal wuduknya. Bukan maksudnya dia tidak berak, dia tidak kencing, dia tidak kentut. Maksudnya apa? Batal syak, ambil wuduk. Batal sampai tak ada masa yang panjang antara batalnya wuduknya dengan wuduknya yang baru. Faham? Itu maksud dia. Kalau dia berwuduk 40 tahun tidak batal-batal. Jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang suci zahir dan batin,
dan jadikanlah aku di dalam golongan orang yang saleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut namamu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Okey? Maka sesiapa yang membaca doa ini selepas dia berwudu, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya. Dan dicop. Jadi kalau antum tak baca, tak hafal ni doa, ambil telefon, letak tu, jadikan wallpaper. Faham? Ataupun antum nak menjadikan wallpaper, letak saja di dalam gallery picture kan. Lepas wuduk nanti tengok, okey, doa, tak ada masalah. Faham? Maka sesiapa yang membaca doa ini selepas dia berwudu, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya, dan dicop ke atas wudunya dengan cop. Ya apa? Dicop ke atas wudunya dengan cop, maksudnya diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah arash. Maka sentiasalah wudu tadi bertasbih kepada Allah, dan dituliskan baginya pahala wudu itu sampai ke hari kiamat. Faham ni? Amin. Ada siapa komen? Bukan, orang lain. Abu Raisya. Oh, Abu Raisya. Surah Az-Zumar ayat ke-18. Surah Az-Zumar. Abu Raisya ni antara Wahabi ya. Ada nama pun Abu Raisya, orang Perlis ni, orang Perlis. Wahabi ni, Wahabi kuat. Antum tengok live Ustaz kalau di Sempurna kan? Kan ada mukri kan, tukang baca. Tu Abu Raisya tu tukang baca. Paham? Mukri. Okey. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwudu. Tinggalkan 7 perkara ini ketika jangan buat 7 perkara ini. Paham? Ketika berwudu. Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas wudu. Maksudnya lepas wudu kita itu. Paham? Maknanya seolah-olah macam kita nak mau cahaya tu ada di badan kita. Itu maksudnya. Okey? Yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Bila tu? Bila berwudu. Paham? Tak air begitu. Sapu air begitu. Paham? Kita mau dengan walaupun antum sedar diri antum tu tidak insam, paham, jelek, hodoh dan sebagainya, tapi jangan tampar muka tu. Paham ni? Ini Halimah? Sayang, walaupun tidak ada orang sayang antum sayang diri antum sendiri. Paham ni? Buat dengan lembut. Paham? Yang ketiga, bercakap. Ini apa ni? Haram kah makruh? Makruh. Paham? Bila antum buat ni, dia mengurangkan pahala wudu tadi itu. Paham? Bercakap-cakap. Keempat, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Hukumnya makruh. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was. Paham? Dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwudu ini namanya walhan. Paham? Walhan. Okey? Muhammad Walhan. Cantik semua doa kan? Jangan pula antum ni bagi nama. Berwudu ini namanya walhan. Menggunakan air tanpa hajat makruh, tapi menggunakan air dengan tanpa izin orang lain tu haram. Okey, menggunakan air orang. Okey? Tapi kalau antum guna air wakaf untuk kegunaan peribadi tu hukumnya haram. Misal air di tempat masjid tu air wakaf untuk orang berwudu, antum pergi basuh kereta. Haram lah. Faham ni? Sebab itu air wakaf untuk wudu, bukan untuk basuh kereta antum. Okey? Yang keenam, berwudu dengan air musyammas. Air yang terkena panas matahari di negeri yang panas. Faham? Antum tahu tangki hitam ataupun tangki biru yang besar tu? Okey? Air antum buka dia punya penutup, matahari terik direct ke air tu. Lepas tu antum buka air tu panas. Apa hukum guna air tu? Apa hukum guna air tu? Apa nama air tu? Itu tidak dinamakan musyammas. Faham? Air musyammas ni air yang mana memanaskan air dipanggil apa dipanggil ni? Apa dia nama istilah tu? Muntabi' kan? Muntabi'.
Tahu muntabik, tempat yang muntabik, yang kalau antum besi aluminium kah besi kah, yang kalau antum pukul dia akan jadi kemek. Itu dipanggil muntabik. Drum yang tu kan? Yang besar tu kan? Itu dipanggil muntabik, yang kalau antum pukul dia akan jadi kemek. Plastik ni antum pukul pecah. Paham? Dia ni dia akan pecah. Tapi muntabik ni kalau antum pukul dia akan jadi kemek begitu. Lagi-lagi kalau ustaz yang tumbuk. Paham? Dia kan kalau ustaz tumbuk dia akan kecil depan tu, belakang tu dia akan besar. Wah, macam rasa enggan tu. Paham? Okey? Itu baru dipanggil musyammas. Itu baru dipanggil musyammas. Paham? Kalau yang tempat plastik dan semua itu tidak dipanggil musyammas. Paham? Antum buka pipe, paham? Buka air di pipe. Pipe tu pula besi. Kan? Antum buka air, dia jadi panas. Paham? Itu pun dipanggil musyammas. Jelas ya? Sebab dia besi. Kalau plastik tak ada masalah. Ya, sebab besi ni dia kadang-kadang dia ada karat. Plastik ada karat kah? Mana ada? Kenapa dimakruhkan? Sebab takut besi itu ada karat yang akan menyebabkan kita punya kulit ni jadi rosak, berpenyakit dan sebagainya. Jelas? Itu dia punya hikmah. Ada penyakit daripada besi tu. Itu dia panggil musyammas. Ada air mata yang kena direct cahaya matahari. Okey? Kemudian yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Faham? Maka yang 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwuduk, dan disebutkan pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu, wa man lam yadhkurillaha lam yatahhur minhu illa ma asabahul ma'u." Sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah mensucikan jasadnya kesemuanya. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduknya, maka tidak suci daripada jasadnya, kecuali hanya anggota yang terkena air sahaja. Wallahu a'lam. Jadi antum usahalah, paham, hafal semua doa-doa ini. Satu doa, amal. Terus lagi. Faham? Selesai. Ta'limul muta'allim. Bismillah. Okey. Sikit lagi sebelum masuk bab baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Ya Allah. Ansyadani Syekh antum kalau buka kitab, antara ada buka kitab dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Paham? Jadi jangan antum buka kitab dengan tangan kanan. Itu adab antum dengan kitab. Ansyadani. Macam mana boleh nah? Kan dia nun ada ya. Dia tak boleh baca nah. Ansyadani Syekhul Imamu. أنشدنا الشيخ الإمام الأجلي الأستاذ ركن الدين الإسلام المعروف بالأدب المختار شعرا لنفسه. Baca syair je. Baca syair. Buka. إن التواضع من Ambil. Ansyadani Syekh. Okey. Inna tawadu'a min khisalil
ربه التقي wa bihi taqiyu وبه التقي إلى المعالي يرتقي yartaqi ومن العجائب العجب من هو wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu في حاله أهو السعيد أم الشقي anis syaqi أم كيف يختم am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu يوم النوى متسفل أو مرتقي والكبر Kenapa au murtaqi? Kenapa macam mana? Macam menangis tu. Ha? Yauman nawa mustafilun au murtaqi. والكبرياء لربنا صفة به Sifatun bika sifatun lahu. به Okey, antum tulis dalam apa? Slash begitu. Lahu. Boleh juga lahu, boleh juga bihi. Okey, wa fi ba'din nuskhah. Wa fi ba'din nuskhatun wa fi ba'din nuskhah wa fi ba'din nuskhatin sifatun lahu. Faham? مخصوصة فتجنب Fatujannib fatu. مخصوصة فتجنبنها Apa-apa macam banna, iman banna, kepala banna. So aku tengok kau bahas sebut ni. واتقي Makhsusatun fatujannibanha wattaqi. جنة Okey. Syekh Al-Imam Al-Ustadz Al-Ajal Ruknuddin Al-Islami kan nama dia? Okey, Ruknuddin Al-Islami Al-Ma'ruf yang terkenal dengan sebutan apa? Al-Adib Al-Mukhtar. Maksudnya apa? Sastrawan terpilih. Mukhtar ni maknanya terpilih lah. Okey. Dia mendendangkan syairnya sendiri. Apa dia kata? Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi tagi ilal ma'ali yartagi. Dia kata sesungguhnya tawadhu' ini min khisalil muttaqi. Maksudnya apa? Sifat orang yang bertakwa. Tawadhu' ni sifat orang yang bertakwa. Mau tengok orang tu takwa ataupun tidak, tengok tawadhu' ataupun tidak. Faham? Okey? Wa bihi tagi ilal ma'ali yartagi. Dia pun mencapai tempat yang tinggi dengan sifat yang tinggi ini. Faham? Sifat tawaduk ni sifat yang tinggi di sisi Allah, tapi sifat yang rendah di sisi manusia. Okey? Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu. Sangat ajaib sekali orang yang tidak tahu fi halihi dalam pada keadaan dirinya ahwas sa'idu amish syaqi. Adakah dia tu nanti bahagia ataupun celaka? Okey, sa'id ataupun syaqi. Okey. Nak baca. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu? Bagaimanakah pengakhiran umurnya nanti? Yukhtam. Bagaimanakah akhir umurnya nanti? Saat tercabut dia punya nyawa nanti. Okey? Yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Sama ada dia itu terjatuh ke tempat yang paling bawah ataupun terangkat ke tempat yang paling tinggi. Apa? Mustafil ni apa? Innal munafiqina fid darkil asfal. Sama ada paling bawah, okey? Wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu. Nampak? Ini yang Ustaz pernah bagi tahu antum dalam hadis tu. Faham? Al kibriya'u li rabbina sifatun lahu. Kebesaran itu sifat khusus bagi Allah, makhsusatun, sangat khusus bagi Allah. Fatujannibanha wattaqi. Maka jauhilah sifat itu dan bertakwalah kepada Allah. Faham? Itu syarah dia tadi. Yang Aisyah sebut tu syarah dia. Faham? Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu li ashabihi 'azzimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Kata Abu Hanifah kepada sahabatnya, besarkanlah putaran serbanmu.
Wah, besok ni semua besar serbannya ni. Kenapa ni? Abu Hanifah, Ustaz Abu Hanifah. Wah. Dan longgarkanlah lengan. Apa maksudnya tu? Abu Hanifah ni sebut dengan siapa? Sahabatnya. Antum sahabat Abu Hanifah? Dia jangan perasan. Faham? Dia sebut ni dengan kawannya yang sama-sama alim dengan dia. Sebab pada zaman dia, orang alim tu dihina. Faham? Orang alim tu dihina di tempat yang sangat rendah. Faham ni? Jadi dia bagi tahu kepada kawannya, suruh besarkan dia punya serban sebagai mahkota. Satu orang yang berilmu tu tinggi, lebih besar daripada mahkota raja tu. Itu maksudnya. Faham? Jadi mau faham hadis tu kena ikut syarah, bukan ikut faham sendiri. Okey? Dan baju ni nampak orang sekarang tengok. Orang sekarang di universiti apa semua kalau sudah dapat ijazah ada majlis convocation, dia pakai apa? Baju yang besar tu kan? Dia yang besar kan? Ini maksud sebenarnya ni, longgarkanlah bajumu supaya orang nampak kamu tu orang yang berjaya. Diikuti sekarang oleh kita. Faham ni? Tapi ini untuk disebutkan sebagai apa namanya? Kepada sahabat Imam Abu. Tapi untuk kita ni, yang dimaksudkan dengan besarkanlah putaran serban untuk kita, maksudnya apa? Besarkan kau punya serban supaya nanti engkau tidak tahu engkau mati di mana. Faham? Takut-takut nanti engkau mati ketika berjalan, jadi orang dapat cari kain lagi mau tutup jenazahmu. Jadikan serban tu sebagai kain kafan. Itu maksud dia. Faham? Contoh kalau nampak orang yang tak pernah lepas dia punya serban yang besar ni supaya apa? Supaya mati nanti senang. Bungkus siap pakai kain yang ada di serbannya tu, di kepalanya tu. Wah, ini orang yang sentiasa ingat mati. Faham? Dan longgarkanlah lengan bajumu lah supaya senang untuk beribadat, supaya senang untuk ambil wudu. Faham? Supaya senang untuk dia beribadat. Wa inna magala dzalika. Baca. Wa inna man qala dzalika li'alla yustakhaffa bi'ilmi. Yustakhaffa bi'ilmi wa ahlihi. Maka demikianlah Imam Abu Hanifah menganjurkan supaya ilmu dan orang alim tidak lagi dipandang rendah. Paham? Okey. Sikit lagi. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuhassila kitab al-wasiyati allati katabaha Abu Hanifah التي كتبها أبو حنيفة ليوسف رضي الله عنه بن خالد السمتي عند الرجوع إلى أهله يجده من يطلبه وكان أستاذنا شيخ تمام. وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية. Maka sepatutnya, seeloknya penuntut ilmu itu, maka hendaklah dia berusaha untuk mendapatkan buku wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid As-Simti ketika beliau pulang ke tengah keluarganya. Okey? Inda ruju'i ila ahli yajiduhu ma yatlubuhu. Buku ini akan didapatkan oleh orang yang mau mencarinya. Jadi antum carilah nanti kitab wasiat yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Okey? Di dalam kitab tu, nama wasiat ni di dalam kitab tu kitab tentang nahi mungkar, perkara-perkara yang perlu jangan dibuat dalam kitab wasiat tu. Okey? Wagad وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين الأئمة علي bin Abi Talib. Ali bin Abi Bakrin. Ali bin Abi. Antum ni kalau baca hadis depan guru ustaz ni dah lama kena lempar dengan kitab ni. Dia kalau sangat straight kalau baca nama tu, nama dia mesti sambung. Dengan namanya binnya sama nama bapaknya dia mesti sambung. Faham? Misalnya apa? Ali bin Abi Bakrin. Gitu. Okay. Ali bin Bakrin qaddasallahu ruhahu amin al-aziza amarani bi kitabatihi inda ar-ruju'i ila baladi wa katabtuhu wala budda mudarrisi wal fakatbatahu inda ar-ruju'i ila baladi fakatbatahu.
dari sini. Dari situ. Fakatabtahu. Dah apa? Wala budda. Wala budda. Okey, kita jawab. Dia kata apa? Dia kata waqad gana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin enggak situ? Burhan saja kan? Burhan ala immati Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu. Al-Aziz Amrani bi kitabatihi 'inda ruju'i ila baladi. Dan adalah guru kami sendiri, guru siapa tuh? Guru pengarang kitab nih. Paham? Syekh Zarnuji, paham? Syekh Burhanuddin bin Ibrahim Az-Zarnuji. Siapa gurunya? Syekhul Islam Burhanul A'immah Ali bin Abu Bakar. Oke? Gaddasallahu ruhahu. Semoga Allah mensucikan rohnya. Amin. Yang mulia memerintahkan kami di saat mau pulang kampung agar menulis buku wasiat tersebut dan kami dulu mana ada photostat. Paham? Jadi bila sudah habis belajar dengan Imam bila Syekh Burhanuddin Zarnuji ini bila habis selesai belajar dengan gurunya Ali bin Abu Bakar, selesai sudah semua, maka gurunya sebelum pulang tuh, sebelum habis diperintahkan muridnya untuk tulis buku wasiat itu dari awal sampai habis. So, masa itu tak ada mesin photostat kan? Jadi dia suruh tulis semua itu sebagai dia punya bekalan. Okey? Dan kami pun melakukannya. Terus wala budda lil mudarrisi wal mufti fil muamalati an-nasi minhu. Okey, wala budda lil mudarrisi wal mufti. Antum apa? Mufti kah? Antum mufti kah? Bagi para guru lil mudarrisi dan mufti. Apa dia? Bezakah tuh mudarris dengan mufti? Bagi para guru dan para mufti, beza tak tuh? Mudarris dengan mufti. Syamir? Beza gak tuh? Beza lah. Mudarris ni, mufti ni yang memberi fatwa. Mudarris tidak semestinya beri fatwa. Daripada mufti ni. Paham? Tidak semua mudarris itu mufti. Tapi semua mufti itu mudarris. Paham? Memberi fatwa fi muamalatin nas. Di dalam hubungan sama manusia juga perlu kepada buku ini. Yakni al-wasiyah. Okey? Wabillahi taufiq. Paham? Okey, cukuplah sampai sini insya-Allah. Nanti kita akan masuk bab yang ketiga. Kita PKP sambung kan? Insya-Allah boleh khatam kitab ni. Okey? Mahir kalau pagi pergi kerja kan? So Ustaz ingat mau buat pagi juga bacaan Sahih Bukhari kah, Riyadhus Shalihin kah. Tapi baca sajalah bukan syarah. Maknanya baca, maksudnya PKP ni boleh khatam Bukhari. Baca saja. Faham? Bukan syarah. Syarah sampai kiamat kita nakkan habis. Baca saja. Maksud sekurang-kurangnya sudah dalam seumur hidup sekali sudah khatam Bukhari. Faham? Lepas tu Muslim lagi. Lepas tu 6 Sahih Sitah tu lah. Faham? Baca saja. Baca hadis tu saja. Allah bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amal dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at-tamassuk بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.